Baik penonton, selepas ini kita akan terus sahaja untuk melihat zoom dekat-dekat berita radio untuk mengetahui berkenaan derma darah dan mitos impak vaksin. Nur Fatihah Abdul Rahim ada perkongsiannya untuk anda. Secara keseluruhan, purata 2,000 beg darah diperlukan di seluruh negara bagi memenuhi keperluan 1,000 pesakit setiap hari. Namun, masalah kekurangan bekalan darah antara dilema yang terpaksa dihadapi pusat darah negara di waktu pandemik ini. Jumlah kutipan darah institusi tersebut menunjukkan penurunan ketara sehingga 40% berbanding tahun-tahun sebelumnya. Laman Facebook Pusat Darah Negara menunjukkan kutipan bagi Mac tahun lepas hanya sebanyak 12,086 beg darah jika dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya iaitu 20,033 beg darah. Situasi bertambah buruk apabila negara bergelut dengan pandemik COVID-19 yang menyebabkan masyarakat sukar menderma darah ekoran arahan larangan pergerakan selain mitos kesan sampingan vaksin kepada penderma darah. Derma darah itu merupakan satu benda yang bagus kerana kita dapat memberi sumbangan kepada mereka yang memerlukan. Namun di musim pandemik ini, saya tidak pasti jika kita boleh menderma darah, terutamanya setelah kita divaksin. Sebelum ni, saya memang kerap derma darah. Tapi semenjak zaman pandemik COVID-19 ni, saya takut untuk menderma darah sebab saya tak tahu kesan sampingan lepas divaksin, kita derma darah. Berapa jangka masa yang perlu saya tunggu semua. Dan satu lagi, kalau penderma tu adalah bekas pesakit COVID-19. Dr. Umi Nazira Suhaimi, Pegawai Unit Perolehan Darah Pusat Darah Negara, bagaimanapun menerangkan amalan menderma darah tiada kaitan langsung dengan impak vaksinasi. Ramai juga yang tak tahu sebenarnya. Ada setengah orang berpendapat kalau penderma darah ataupun orang awam lah yang dah menerima vaksin COVID, tak kisahlah vaksin dos pertama atau kedua, mereka berpendapat yang sebenarnya mereka tidak layak menerima. Sebenarnya salah. Sebenarnya boleh sahaja. Kita kalau nak menderma sebelum pendermaan vaksin boleh derma, selepas pun boleh. Cuma waktu dia berbezalah. Kalau untuk sebelum menerima vaksin, kalau boleh sehari sebelum menerima vaksin tu boleh derma. Kalau selepas menerima vaksin, tak kisahlah dos pertama atau kedua, iaitu dari tarikh menerima vaksin tu 7 hari. 7 hari tanpa sebarang simptom. Malah, bekas pesakit COVID-19 juga boleh menderma darah. Untuk bagi penderma ataupun orang awam yang pernah dijangkiti virus COVID atau close contact lah, untuk yang pernah positif dan pernah dirawat, kalau boleh untuk penderma ni sebenarnya boleh menderma. Cuma dia kena dia boleh derma pada 14 hari selepas sembuh sepenuhnya. Contoh ada penderma yang kena kuarantin di rumah, ada yang kena kuarantin di tempat pusat kuarantin kan. So kalau kata dia dah discharge tu 14 hari daripada sembuh tu lah sebenarnya boleh derma, tak ada masalah. Melainkan kalau tiba-tiba dia dah discharge ada simptom, masih adalah sakit-sakit tekak ke, demam-demam sikit macam tu, walaupun tak confirm because of COVID atau apa-apa, kita kira lagi 14 hari selepas baik simptom walaupun dah discharge. Untuk yang kontak rapat juga boleh menderma, sama juga 14 hari daripada tarikh terakhir dia kontak rapat dengan orang yang positif itulah. Ternyata, impak vaksin terhadap penderma darah bukan sahaja satu mitos, sebaliknya boleh menambah baik tahap kesihatan. Pendermaan darah secara tetap dan berkala dapat memelihara kesihatan kardiovaskular, mengurangkan kepekatan darah dan pengumpulan zat besi berlebihan di jantung yang merupakan faktor risiko serangan jantung. Dermalah darah, anda mungkin mampu menyelamatkan nyawa. Nur Fatihah Abdul Rahim untuk Selamat Pagi Malaysia.
Baik, ayuh kita laksanakan tanggungjawab sosial kita untuk kita bersama-sama menderma darah bagi kita menyelamatkan nyawa pesakit dengan inisiatif kita untuk tampil ke harapan untuk menderma darah khususnya dalam tempoh pandemik COVID-19 ini adalah sangat penting untuk kita menunaikan tanggungjawab sosial kita. Baik, bagi anda yang berada di sekitar kawasan Lembah Kelang, anda boleh hadir ke pusat derma darah, pusat darah negara di Jalan Tun Razak dan juga di Mid Valley ataupun di Putrajaya di Presin 10 Putrajaya. Jadi itulah antara lokasi-lokasi yang boleh anda pergi untuk anda menderma darah, dan sudah pastinya juga